Tanpa meninggalkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Muhammad Fiqi bin Al-Din dan Ustaz Anwar bin Sayyid Al-Jabali untuk meneruskan majlis kita dengan tajuk Mukjizat Al-Quran di Era Milenium. Dengan ini majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Rifqi bin Maidin Al-Jauhari, sahabat-sahabat sekalian, pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul di majlis kita namakan majlis ilmu, majlis bicara ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini mendapat impak yang positif untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, pada malam ini kita bincang tentang mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah, kita diberikan satu mukjizat yang kekal selama-lamanya, yang tidak ada di zaman-zaman dahulu. Kalau zaman Nabi Isa AS hebat dengan mukjizatnya, sehingga kan boleh menghidupkan yang mati. Kalau di zaman Nabi Musa AS hebat dengan tongkatnya, boleh membelah laut. Kalaulah mukjizat Nabi Sulaiman AS boleh bercakap dengan binatang-binatang. Kalaulah mukjizat Nabi Ibrahim, api tidak memakan dagingnya atau kulitnya, dan kata kulitnya, bulu romo pun tidak dimakan oleh api. Semua mukjizat-mukjizat ini telah berlalu dan tidak ada lagi kehebatan tersebut. Tetapi kehebatan Nabi Muhammad SAW dan agama yang Allah Ta'ala sebut, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Maknanya mukjizat yang kekal sampai hari kiamat dan mukjizat Al-Quran. Kalau kita tengok ramai di antara orang bijaksana, sama ada bijaksana ataupun bijak sini, bijak sini, bijak sini, semuanya mengaku kehebatan Al-Quran. Pakar-pakar saintis yang hebat dengan saintisnya, akhir sekali bila mana mengkaji Al-Quran, maka mereka itu memeluk agama Islam. Sebab apa mereka katakan? Sebabnya ialah kerana Al-Quran ini telah bercakap 1400 tahun dahulu. Maka pada saat ini ataupun zaman yang sebut canggih, bila mana dikaji, perkara tersebut terjadi. Dengan artinya kalaulah ianya merupakan daripada Nabi Muhammad SAW, maka tentunya Nabi Muhammad akan bercakap bahagian di sekelilingnya ataupun sekitarnya. Tetapi bila mana Nabi Muhammad SAW ia diturunkan kitab ini yang boleh membicarakan bahagian ribuan tahun, 1400 tahun dan akan datang, maknanya ia bukan kalam bashar, bukan kalam manusia biasa, bahkan ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Indah tuan sekalian ataupun pelajar-pelajar sekalian, begitu hebatnya Al-Quran ini. Cuma kita ni bila mana kita sebut kehebatan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, adakah kita menyayangi dan kita mencintai Al-Quran? Hari ini kalau saya tanya adik-adik semua, adakah kita mulakan hidup kita dengan baca Quran ataupun mula? Alhamdulillah sebahagian banyaknya mula Quran. Tapi sebahagian daripada dia dimulakan dengan metro. Betul?
dia buka cerita tentang contohnya pemain bola JDT Seri dengan Pahang, ya, Kelantan menang dengan PKMS. Jadi, ya, jadi mungkin buka yang apa, yang jadi minat. Kalau lah dia buka TV pula, pagi-pagi belum sarapan pagi itu buka dah TV 104 Prima Donna, Cekta, Rosita Cekwan, ya, lagi, biasa. Tenang, salah. Jadi kita mengatakan bahawasanya kita sayang Al-Quran dan merupakan mukjizat. Saya, bila mana saya melihat seorang membaca Quran, perubatan Islam, saya dah bukan belajar saya. Tapi bila mana saya tengok orang baca Quran nak ubatan jin, saya katakan Masya Allah, hebat semua. Hebat semua, saya kata Al-Quran. Sebab hanya dengan Al-Quran sahaja jin kalah. Kalau baca Saqabah 24 bulan, berapa bulan? 14 hari bulan, Mak Said, Menteri Besar Negara, tetap jawatan. Dan 6 orang yang mengikutnya dan kemungkinan akan kalah. Atau contoh, baca Saqabah, Allah Ustaz, jin kambing. Sebab apa kita baca kalam manusia? Tapi bila mana kita baca kalam Allah, cukuplah kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula mengetahui hebat Quran. Dan lebih hebat lagi, bukan sekadar kita baca Quran, dia tengok orang yang amal Quran pun dia takut. Orang kata Dr. Harudin, beliau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bercakap terus. Daripada mana semua sekali, maknanya orang amal Quran itu hebat. Jadi saya tanya tuan-tuan sekalian ataupun adik-adik sekalian, kita mengaku Quran hebat, dan Quran Allah Ta'ala jamin sampai kiamat tak ada siapa yang boleh tambah sikit pun. Hari ini adakah kita membaca Quran? Hari ini adakah kita sayang Quran? Bunyi tu. Maknanya sebuti. Jadi kehebatan Al-Quran memang tak boleh disangka. Sehingga kan orang yang dahulu nak bakal Quran akan sekali menerima Al-Quran. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab terajang dengan dia, rumpah blokpin dengan dia, kena penapa buaya, darah mulut itu saja. Bukan sekadar dia ngomong kita lagi. Umar tu pernah penapa buaya adik dia nama Fatimah, darah. Akhir sekalinya bila baca Quran, lalu masuk secara mengamalkan Al-Quran. Indah sebagai contoh dan sebagai mukadimahnya yang menunjukkan bagaimana hebat Al-Quran. Baik, kita nak dengar Ustaz Rifki, apa perbahasan Ustaz Rifki. Ustaz, boleh Ustaz tegangkan kepada kami hakikat Al-Quran. Hakikat Al-Quran sebagai mukjizat dan abadi. Ustaz ni, saya tahu Ustaz ni, sebelum saya nak bagi tahu pengalaman dia, saya kita tahu dia dah beristeri, dan di antara kehebatan Ustaz Rifki, dia boleh merawat masuk jin, dan ramai ada jin yang jahat jadi baik sebab Ustaz Rifki. Masuk Islam, saya pernah menyaksikan masa dia perubatan di masjid Taman. Jin silat akak semua. Maknanya kalau kita tak ada silat ni, yang bagi penampak buaya, pembelok kita tu. Jadi Ustaz Rifki ni pernah pengalaman dia, memanglah kehebatan Al-Quran tersebut. Jadi saya nak tanya Ustaz, boleh saya ceritakan hakikat Al-Quran dan hakikat mukjizat sampai ilal abad, ila kekal abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Anwar bin Husain Al-Jabali, para pimpinan PMI, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Bila kita ceritakan tentang Al-Quran sebagai mukjizat, Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia lahirkan Nabi, dia utuskan Nabi SAW. Mana-mana Nabi alaihi wassalatu wassalam ajma'in, bila diutuskan, dia akan bagi mukjizat yang sesuai dengan zaman. Yang sesuai dengan zaman tu. Saya bagi contoh. Ilmu yang dominan pada zaman Nabi Musa AS ialah ilmu sihir. Orang yang pandai ilmu sihir ini terkenal hebat. Maka Allah Ta'ala hantarkan mukjizat kepada Nabi Musa AS, tongkat yang boleh bertukar jadi ular. Macam sihir, tapi bukan sihir, mukjizat. Tongkat yang boleh bertukar jadi ular. Bahkan bila tongkat dia pukul, fanfajarat minhu 12 aina, keluar 12 mata air. Maknanya tongkat ni tongkat sakti lah. Sakti mukjizat. Sebab apa? Sebab zaman tu orang yang hebat, iaitu orang tukar-tukar sihir. Itu zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Isa AS, ilmu yang dominan pada zaman itu ilmu perubatan. Maka Allah Ta'ala hantarkan mukjizat kepada Nabi Isa AS, ilmu mukjizat boleh sembuh orang sakit. Wa ubribul akmah, aku boleh sembuhkan orang buta. Wal abrasa, orang sopak. Wa uhyil mauta, dan aku boleh hidupkan orang mati. Maknanya mukjizat Nabi Isa AS bukan biasa, luar biasa, terlalu luar biasa. Macam mana? Sampai boleh hidupkan orang mati. Mana doktor boleh hidupkan orang mati? Maknanya mukjizat yang sesuai, yang relevan untuk mengatasi ilmu yang dominan pada zaman Sayyidina Isa AS ialah mukjizat hidupkan orang mati. Sebab ilmu dominannya doktor, ilmu kedokteran. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang bangga dengan ilmu bahasa, ilmu kesusasteraan. Sehingga ahli-ahli jahiliyah ni dia buat syair. Kami belajar di universiti, belajar di Ma'had Muhammadi dulu. Saya kena hafal banyak syair-syair jahili. Syair-syair jahiliyah. Zaman jahiliyah saya kena hafal. Kadang-kadang tension, malah hafal syair. Buat apa hafal syair? Baik aku hafal Quran. Tapi setelah kita hafal syair dulu, ba'idun bainal mankibaini wa syuhbati udunaihi. Bila kita hafal-hafal sekarang baru kita tahu, rupanya syair jahiliyah mempunyai nilai kesusasteraan Arab yang hebat. Dan penyair-penyair Arab ini akan diberikan anugerah, macam anugerah juara lagu. Anugerah ni, anugerah suku ukal, nama dia. Suku kedai, pasar, ukal. Yang mana kalau orang boleh buat syair yang hebat, maka syair itu akan digantung di pintu Kaabah. Dan terkenal Al-Mu'allaqatus Sab'ah, maksudnya 7 syair yang paling hebat yang digantung di Kaabah. Nak bagi tahu zaman tu zaman yang dominan ilmu apa? Kesusasteraan. Dan saya kaji syair-syair zaman jahiliyah, dia akan puji perempuan. Syair jahiliyah, dia akan puji perempuan. Dia kata ba'idun, jauh, baina syuhmati udunaiha wa mankibaiha, cantiknya perempuan tersebut jauh antara cuping telinga dan bahu. Faham? Jauh cuping telinga dan bahu, mana berleher cincang. Dia puji perempuan, memang puji sungguh. Lepas tu syair dia juga, ciri-ciri syair jahiliyah, dia cinta. Dia panggil Al-Ghazal, cinta. Jadi saya hafal ni waktu belajar kecil-kecil dulu. Belajar kat Ma'had Muhammadi umur 16-17 hafal. Sebab tu saya jadi pelajar terbaik sejak beringat agama. Main tahun aku dapat hadiah daripada timbalan Menteri Besar umur 16. Baik. Jadi saya cinta perempuan dipuji. Dan begitulah lagu-lagu yang ada di zaman sekarang di Malaysia. Lagu-lagu jahiliah dulu. Ada lagu dulu kan zaman-zaman Piramli. Putih kulitmu, putih kulitmu, pandang tak jauh.
bagai biduan dari syurga. Kan? Lagu apa tu? Lagu Azizah. Puji perempuan zaman Piramli. Tu zaman Piramli. Naik zaman Jeffrey Day. Oh Mas Mona, gadis ayu. Perempuan juga. Lepas tu zaman rock. Zaman rock kapak. Awi Wings dengan Amy Search. Isabella. Zaman warok sikit. Zaman Mawi. Aduhai Salehah. Perempuan juga. Aku duk cari lagu Anwar Hussein. Tak jumpa. Tak jumpa juga. Sama lagu aku pun tak ada. Maknanya puji lagi tak ada. Puji perempuan. Kenapa? Kerana Malaysia jahiliyah. Boleh terima? Lagu kat Malaysia lagu jahiliyah. Lagu cinta. Cinta. Zaman jahiliyah cinta. Zaman sekarang cinta. Cinta sampai sejujurnya ku tak bisa. Aduh, Ustaz. Hidup tanpa ada kamu, aku gila. Memang gila. Habis. Cinta. Aduh. Jadi maknanya, apa yang berlaku zaman jahiliyah sudah berlaku zaman Malaysia. Jadi nak selesai apa yang berlaku zaman jahiliyah, Allah hantar Quran. Allah hantar Quran. Antara orang yang hebat ilmu sastra namanya Al-Wali. Al-Wali, ya Abul Wali. Bukan, nama dia Utbah bin Rabi'ah. Anak dia Al-Wali. Al-Wali bin Utbah. Terkenal dengan nama Abul Wali. Dia ni orang yang hebat bahasa. Maknanya sastrawan terkenal lah. Ini Faisal Tehrani punya orang. Oh, Faisal Tehrani, tuan-tuan jangan baca sangat novel dia. Perempuan dan Bercinta, saya baca ada unsur Syiah. Buku novel tu sudah diharamkan, tapi saya sempat baca. Sebab kita tidak baca, jumpa-jumpa juga, beli-beli, kemudian baru diharamkan. Dan memang ada unsur Syiah, cerita tentang Karbala dalam novel tersebut. Faisal Tehrani. Senior saya 2 tahun kat Universiti Malaya. Belajar fakulti syariah, tapi terlibat dengan Syiah. Baik. Jadi saya nak cerita Al-Walid Abul Walid Utbah bin Rabi'ah dihantar untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Dia pergi depan Nabi Muhammad, ya ibna akhi, wahai anak kepada kawan aku, in kunta turidu bima jita bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau kau lah bawa dakwah ni kerana kau nak harta, aku akan himpun segala harta penduduk Mekah bagi kepada kau wahai Muhammad, sehingga kau jadi orang paling kaya. Wa in kunta turidu bima jita bihi syarafan, kalau kau nak kemuliaan, syarafnaka, kami bagi kamu kemuliaan. Sawarnaka, kami bagi kamu gelaran Tan Sri, Datuk, Tun dan sebagainya. Wa in kunta turidu bima jita bihi min hadza amri mulkan, kalau kau nak kerajaan, malaknaka, kami angkat kamu jadi pemimpin kami, jadi raja. Hatta la naqta amran duna, sehingga apapun keputusan yang kami nak buat, kami akan minta pandangan kamu. Dengan syarat kau tinggal dakwah. Kau nak perempuan yang paling cantik, kami cari perempuan paling cantik bagi kahwin dengan kau. Apa jawab Nabi? Afarata ya Abul Wali, wahai Utbah, dah habis lah. Dah habis lah tawaran untukku. Fasma' minni, kali ini kau dengar aku pula cakap. Fasma' minni, dengar aku cakap. Bila dia kata dengar aku cakap, Nabi baca Quran. Hamid, kitabun fussilat ayatu, surah Fussilat saya baca. Saya baca ayat Fussilat lebih kurang dalam 10 ayat. Utbah bin Rabi'ah ni orang Arab yang pakar sastra. Dia dengar, akhir sekali dia pergi tutup mulut Nabi Muhammad. Kata, cukup. Dia tak tahan dengar ayat Quran. Sebab akhir sekali, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Kalau kau masih lagi tak nak turut Muhammad, kau lawan Muhammad, kau kena ingat amaran Allah. Kau akan kena petir sebagaimana kena petirnya puak-puak Ad dan Samud. Jadi itu sebab dia faham bahasa Arab dan dia seorang ahli sastra. Dia dapat apa nama? Dapat hayati apa yang dibaca oleh Muhammad. Dia pergi tutup mulut Nabi. Cukup. Aku tak dengar. Terus menggeletar. Itu kafir. Kita dengar Quran banyak kali lah. Menggeletar. Ada. Gerak Pak Imam ada. Pak Imam yang baca panjang. Rokok. Betul. Dia pakai tutup mulut Nabi cukup tu
balik jumpa dengan kawan-kawan dia Abu Jahal, geng-geng kafir. Macam mana? Ya Abul Walid, inni la asma'u kalaman ma sami'tuhu min qablu. Hari ini aku sudah dengar satu ungkapan yang tidak pernah aku dengar sebelum ini. Innahu laisa min kalamil bashar. Kalau manusia dah cakap, manusia tak mampu nak ungkapkan perkataan secantik ini. Aku tahu aku ahli sastra, aku sastrawan negara. Aku tahu betapa hebatnya bahasa. Innahu laisa min kalamil bashar. Innahu laisa bisy'ari, bukan syair. Wala bisihri, bukan sihir. Wala bil kahanah, bukan jambi betul. Inna fihi la qalawah wala halawah. Kata-kata itu cukup manis. Tengok, kalah dia dengan ayat Quran 12 ayat. Sebab tingginya kesusastraan, nilai kesusastraan dalam Al-Quran. Sebab tu orang kafir bila dengar Quran, dia memang kalah. Sebab tu dia sebut la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu bagi peluang rakyat dengar Quran. Ni Abu Jahal kata. Abu Jahal dan geng-geng sekutu-sekutu mereka dia kata, jangan kau bagi rakyat Mekah ni dengar Quran. Kalau kau bagi rakyat Mekah dengar Quran, pasti dia akan masuk Islam. So, walghaw fihi, kau buat program laga, kau buat Future Asia, kau buat konsert, kau buat apa nama Malaysian Idol, kau buat apa nama ni budak-budak bintang kecil, yang remaja Malaysian Idol, yang nak mati esok karang kilauan emas. Kau buat semua sampai dia tak dapat dengan Quran, la'allakum taghlibun, pasti kau akan menang. Ini taktik orang kafir. Taktik orang kafir, kalau tak nak bagi menang Islam, kau lawakan mereka. Siapa aja? Abu Jahal saja. Ada dibuat zaman sekarang? Kata takbir. Zaman sekarang orang buat tak? Orang tak nak bagi orang faham Quran, dia tutup kefahaman Quran dengan program-program maksiat. Jadi orang tak faham Quran. Jadi saya nak cerita, orang yang dengar Quran pasti dia akan beriman. Bukan setakat apa nama, bukan setakat zaman Nabi, zaman sekarang. Saya bagi contoh bahasa. Boleh guna whiteboard? Boleh. Okey, contoh bahasa. Saya bagi contoh bahasa. Awak baca Quran lama dah. Baca Yasin. Surah Yasin, baca Yasin ya. Allah Ta'ala cerita tentang ketertiban perjalanan langit dan bumi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari dia bergerak tempat yang cantik, bulan pun bergerak di tempat yang cantik. Akhir sekali Allah simpulkan ketertiban perjalanan langit, perjalanan bulan, perjalanan matahari, tertibnya dengan satu ungkapan, kullun fi falak. Kan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada rajul qarib, wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la yasbiqu an-nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Ayat ini wa kullun fi falak. Cuba kalau saya boleh tulis saya tulis ya. Tak apa, jadi syarah sekali. Alhamdulillah. Kullun fi falak. Ayat Quran. Okey, sekali ya sepaham kan. Okey, baik. Allah Ta'ala cerita tentang ketertiban perjalanan matahari, bulan, tertib. Kemudian Allah Ta'ala simpulkan, kullun fi falak, semuanya berada di orbit masing-masing. Semua berada di orbit masing-masing. Yasbahun, dalam keadaan berenang-renang. Sebab tu Syekh Muzaffar pergi sana, dia makan tempe, dia makan rendang dalam keadaan berenang-renang. Kenapa orang kafir sampai dulu, orang kafir Yuri Gagarin apa nama orang tanya, tak kira nama. Kenapa orang kafir sampai dulu sedangkan orang Johor baca Yasin? Patut orang Johor sampai dulu. Sebab surah Yasin dah bagi tahu dah, yasbahun, terapur-apur. Bukan ini saya cerita, ini lain kali. Yang saya cerita bahasa ni, kullun fi falak. Allah simpulkan matahari tertib, bulan tertib dengan satu ungkapan perkataan yang cukup tertib susunan hurufnya. Semua berada di falak, di orbit masing-masing.
Dia susun. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Faham tak? Allah nak bagi tahu tertibnya perjalanan matahari, perjalanan bulan. Allah simpulkan dengan satu ungkapan yang cukup tertib susunan hurufnya. Dari depan pun sama, dari belakang pun sama. Orang sastra baca, tu terkejut. Allah, hebatnya Quran. Iyalah, sebab bukan manusia Pak. Dalam Quran ada 2 tempat. Satu lagi, warabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Satu lagi dalam surah Al-Muzammil. Saya suka bahasa Arab. Dan ketika saya jamak, saya masuk pertandingan syarahan tafsir Quran, pertandingan peringkat kebangsaan, syarahan tafsir Quran antara maktab-maktab seluruh Malaysia. Saya syarah yang ini. Terkejut hakim, bagi aku Johan kebangsaan. Johan kebangsaan tahun 2003, maktab-maktab seluruh Malaysia. Ustaz Muhammad Rifki, kau main-main dengan aku. Baik. Jadi saya cerita, cantik tak susunan kataan? Cantik. Tertib tak? Tertib. Bagi menggambarkan ketertiban matahari dan juga bulan. Jadi kita bila sebab orang kafir bila baca Quran, dia akan rasa hebat. Orang Islam pun baca Quran akan rasa hebat Quran. Jadi kesimpulannya, Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat kerana kesusastraan dia, nilai bahasa dia terlalu tinggi. Tapi Quran ni mukjizat abadi. Kalau zaman Nabi, dominannya adalah ilmu sastra. Zaman sekarang bukan sastra. Zaman sekarang dominannya ilmu teknologi. Adakah Quran masih relevan sebagai mukjizat pada zaman ini? Itu tajuk itu. Betul tak? Kalau saya cerita bab ni, anda tak suka. Anda nak tahu, Ustaz, macam mana Quran kata ada komputer? Kau pun tak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tu harus sebut fahaddits. Itu sesat. Kau tak jawab, kau tidak. Faman ya'mal mithqal, tak yuk mithqal. Faman ya'mal mithqal, nanti tulis mithqal. Kau tipu orang kat kami robotan boleh lah. Jadi soalan seterusnya, bagaimana Quran boleh jadi mukjizat zaman ini? Soalan seterusnya. Mungkin Ustaz Anwar boleh bagi sikit hint-hint ke? Ustaz, kalau Ustaz Anwar boleh jawab, aku jawab pula kan? Okey, baik. Seterusnya, saya bagi Ustaz Anwar. Terima kasih kepada sahabat saya, guru saya, Ustaz Rifki pada seorang dia. Cukup seorang saya, siapa saya. Jadi begini, tadi Ustaz Rifki sebut tentang kehebatan Al-Quran. Saya sebut satu lagi mukjizat Al-Quran yang mengatakan bahawasanya suatu hari nanti manusia boleh pergi ke bulan. Antaranya Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak menghendaki menjadi sesat, maka dia menjadikan dadanya sesak seolah-olah dia mendaki ke langit. Yas'adu fis sama'. Orang Kelantan kata sok. Yas'adu ni maknanya mendaki sok. Sok dia ada ni. Sebab apa? Maka dunia yang mana. Jadi yas'adu itu sok. Sok mana pun tak boleh menjauh, tak boleh nak bernafas. Jadi maknanya kita dah faham, kita di bawah ni, kita boleh bernafas. Ingat ke atas tu lagi ada nafas dia, tidak. Rupa-rupanya bila mana kita naik, kena pakai gas. Yas'adu fis sama' seolah-olahnya sesak nafas, kata Allah Ta'ala. Makna dia ada hawang sana, lebih dari sana tak ada udara. Atau ada oksigen? Salah. Tak ada oksigen sana. Makna manusia ada orang kafir dan faham. Maknanya ayat ini membenarkan manusia untuk naik ke langit pada satu hari nanti. Maka orang masalah buat gas boleh naik ke sana. Kita baru ni dia Datuk Muzaffar. Orang masalah kapek, orang pek asal ada hamba pakai ah. Jadi.
Jadi itu satu ayat Quran bersama masalah. Baca tersebut kita mukjizat sedikit. Malam ini kebetulannya Ustaz Ghazali datang pagi esok rumah saya ke Johor. Saya ingatkan kita buat hari Sabtu malam Ahad atau Jumaat malam Sabtu. Kita boleh melakukan Al-Fatihah Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali ini salah seorang yang hafiz Al-Quran. Umur dia 10 tahun hafal Quran. Dia belajar seorang tu guru nama dia Khairuddin Zainuddin. Tok Guru Zainuddin antara kehebatan dia bukan ajar anak murid biasa. Dia hafal anak murid you okey, orang buta jadi anak muridnya. Jadi sikap ataupun pesing Syekh Zainuddin, Tok Guru Zainuddin seorang Thailand sana. Dia tiap-tiap hari baca Quran. Naik kereta mengikut riwayat anak murid dia Ustaz Ghazali. Baca Quran. Baca Quran. Tak ada orang sepasang. Dan dikatakan dia dah di antara orang Melayu di Thailand yang hafal Quran. Sekarang ini 2,000 dah ramai. Antaranya dia dah baca Quran naik kereta. Dia tak ada apa, dia tak ada apa. Tak cakap satu. Yang kedua dia tidak lesen. Tidak lesen. Bila mana dia buat dadu, tak dadu. Polisi pak. Dia buat dadu ni makna jumpa polis, baca. Apa baca? Betul. Dan kata jalan terus. Begitu kehebatannya. Jadi saya ceritanya bagaimana hidup dia baca Quran. Duduk puasa dia baca Quran. Duduk saja-saja kita duduk saja minum kopi. Lapar pergi makan nasi Arab dia ajar balik. Contohnya. Jadi dia ni baca Quran tiap hari, Masya Allah. Saya cerita kehebatan orang mengamal Quran. Orang baca Quran saja. Iqra'ul Quran. Dan disebut. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi saya sebutnya bagaimana bila mana mati saja. Masa itu Al-Fadhil Al-Ghazali berada di sedia bersama saya. Bila mana mati dikhabarkan mati saja. Kubur ni yang digandikan tanah tersebut, kubur Tuhan tak bisa ada kubur lagi. Tanah ni jadi wangi tanah nak dimasuk Tuhan tak masuk lagi diganti saja, maka wangi kubur ni. Sebab kubur yang termasuk ni orang baca Quran, orang amal Quran, hidup dengan Quran. Sebelum tidur baca Quran, lepas tidur baca Quran. Masya Allah, hebat semua. Jadi kita dengar berita 2 minggu lepas kan, ada belok betul cerita betul tak betul lah. Hanya zikir sebelum mati 4 jam berzikir. Masuk kubur tu dia bersinar, bercahaya. Betul tak orang? Tapi cerita hal ini benar. Tok Guru pada Tok Guru Ustaz Ghazali ini, tanah tersebut jadi wangi. Masya Allah. Maka orang pergi, wangi. Orang yang sikit biasa lah Melayu kita. Buat sapu bah. Kalau naik putih-putih itu, semualah putih katanya. Begini. Jadi akhir sekali tak ada tanah terpaksa ambil tanah lain nak bumikan Tok Guru ini. Ini salah satu daripada orang yang Allah Ta'ala muliakan disebabkan baca Quran, dan tidak menunjukkan Allah Ta'ala muliakan Al-Quran dan Allah Ta'ala muliakan mereka yang baca Quran. Masya Allah. Kalau dah hukum duduk diterima, hukum duduk dilaksanakan di Malaysia, hukum Allah salah satu pada hukum Allah yang belum kita buat lagi Malaysia. Hukum tengok Brunei saja. Isytihad saja nak menjalankan hukum Allah, 6 telaga minyak dijumpai. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Kalau penduduk kampung, penduduk negeri tersebut beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan buka pintu langit dan bumi, berkah pun dan sebagainya. Itu pertama, cerita pertama. Yang kedua, seorang yang bernama Fatimah
dari seorang hafiz Al-Quran. Dia belajar di Mesir. Orang ni, perempuan ni nak cakap lelaki jauh sekali. Hidup dia baca Quran dari hafal Quran. Di mana tempat dia duduk tunggu pas tu, baca Quran. Ya. Dan dia ni tutup orang. Kalau di kampung dia nak tengok orang tutup orang, tengok dia. Mana jurunya dia, baik dia, soleh dia. Bila kita belajar di Mesir ni ada dia. Kita belajar Mesir ni, bas dia tu sebelum daripada sebelum pada berhenti tu kita kena jalan. Maknanya dia tak berhenti tu, tidak. Dia slow tu kita kena terjun. Saya pernah pergi awal Mesir. Ya kita ingat kalau dia tak berhenti, dia kata, dia gemar dia lari kita. Mesir tu buruk sekarang. Jadi apabila dia turun, pintu bas ni dah tutup, akhir sekali bawa dia tu sehingga kan jatuh dalam lautan dan pecah pada meninggal. Seorang hafiz Al-Quran. Tapi memang dia ni dengan amalan yang tak tinggal. Sebab demikian, setahun kemudian di Kebumi saja, dia di Mesir ni kita Kebumi kita boleh turun macam ni. Turun tak banyak situ. Ya. Kemudian beberapa tahun dia kata tengok, anda kata mayat ni dah tenang semua sekali, baru nak ambil tekan tanah lain. Kira kubur untuk orang tanya. Jadi bila mana setahun kemudian anak kepada sahabat saya meninggal dunia, maknanya akibat kelahiran, maka dia kemudian tempat yang sama. Apabila masuk saja tengok Fatimah atau Rashidah tadi masih lagi utuh. Bahkan kain kapannya itu baru putih, tak bau busuk, dah wangi. Ini orang yang mengamal Quran dan orang baca Quran. Hebat semua. Jadi dari mana kita? Macam mana kita? Ya? Sekarang mana kita boleh amalkan Al-Quran? Banyak mana kita baca Quran? Tengok terbukti orang yang baca Quran, orang mengamalkan Quran di dunia ini Allah Ta'ala muliakan. Sehingga kan bila masuk orang apa nak tengok seorang, bayar, bawa ni maknanya apa dia? Apa jaga kubur? Jaga kubur aku tengok segini. Rasulullah itu ada kubur. Celaka semua. Mau dia masuk sehingga kan masuk sekhabar. Allah Ta'ala nak muliakan dia disebabkan baca Quran dan amalkan Quran, jasadnya tidak hancur. Ini kehebatan. Bila manusia mendengar Allahu Akbar, jauh kita tak dan baca Quran. Kita sanggup beli metro tiap-tiap hari, sanggup beli sekhabar harimau. Tiap-tiap hari mendapat berita daripada manusia. Tapi kita tak baca Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini satunya saya sebut sini bagi hebat Al-Quran tersebut. Baik Ustaz. Ustaz juga merupakan perawat dan perubatan Islam ini. Perawat. Boleh Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz dalam mengobati pesakit-pesakit? Bisa Ustaz. Quran ni dia punya power segerak segi. Macam cerita yang Ustaz bagi tahu tu, saya dah ziarah kubur tersebut, kubur Tuan Guru Haji Zainuddin. Saya pergi ziarah kubur beliau sebab memang terkenal di Thailand kubur di bawah ni. Sebab dia hafal Quran. Dia hafal Quran dan dia baca Quran. Dia bukan baca Quran waktu sedar, waktu koma dia baca. Dia dilanggar aksiden dan beliau koma 11 hari. Selama 11 hari koma tu pun dia bergerak. Doktor kata dia dah koma, otak dia dah tak berhenti, mulut dia bergerak. Orang pergi letak telinga kat mulut Quran, bunyi Quran. Allah muliakan dia. Mulut dia bunyi Quran walaupun dia koma. Dan jari dia bergerak begini, sebab dia orang kuat zikir. Maka Tuan Guru Haji Zainuddin ini kubur dia wangi, dan saya pergi ziarah kubur dia. Dan anak murid dia Al-Marhum Tuan Guru Haji Muhammad Nur, murid beliau, dan juga anak murid kepada Tuan Guru Haji Muhammad Nur itu nama dia Ustaz Syukur. Ustaz Syukur tu merupakan timbalan pengetua kepada Ustaz Anwar. Anak murid Ustaz Syukur tu adalah Ashraf Ridwan.
Johan Imam Muda Muslim Tanah. Jadi Ashraf Ridwan baca Quran, Ustaz Syukur dapat pahala, Tuan Guru Haji Muhammad Nur dapat pahala, dan Bapa Haji Zainuddin, Tuan Guru Haji Zainuddin yang kumpul di Wangi boleh dapat pahala. Saya pergi ziarah. Cerita Rashidah, gitu juga. Saya pun apa-apa dengar daripada Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali turun sendiri dalam kubur. Ustaz Ghazali salah seorang orang yang turun dalam kubur tengok jenazah Rashidah. Setelah setahun. Cukup cantik lagi. Tuan-tuan mungkin macam mana boleh turun dalam kubur? Kelugi pula boleh? Boleh lagi? Boleh faham? Dia kubur kat Mesir. Ya, saya tak pergi Mesir pula apa dah. Kubur kat Mesir ni dia ada tangga. Dia buat tangga ini. Lepas tu bawah ni ada bilik. Ada bilik. Lepas tu mayat pertama turun kat tangga ni letak tepi. Mayat pertama. Okey, mayat pertama ni untuk orang Thailand. Setelah kerajaan Thailand beri sapu tanah untuk jadikan kubur pelajar-pelajar Thailand. Kalau pelajar Thailand mati di Mesir, mayat pertama ini nama dia Rashidah, Hafizah Al-Quran. Setahun kemudian meninggal anak kepada Ustaz Azman, sahabat saya dan sahabat Ustaz Anwar. Kami bersahabat, kami kawan. Ustaz Azman, anak dia meninggal, anak dia bayi meninggal. Bila bayi meninggal, dia nak turunkan jenazah, tuan ni tak bagi. Ni dah ada bawa, ada penjaga. Dia kata tak boleh, nanti kau cerita keburukan apa nama jenazah yang dah ada. Tak, ini anak saya nak letak sendiri yang lahap sebelah ni. Tak letak sini sebelah ni. Ujuk dapat turun pergi dekat dengan Rashidah ni. Pergi letak jenazah anak dia, dia terkejut letak jenazah anak dia bayi ni. Tak, dia tengok Rashidah cantik-cantik lagi. Setelah setahun dia naik, dia bersumpah, wallahi aku tengok jenazah Rashidah cantik-cantik lagi sebab dia hafal Quran. Dan Ustaz Azman pun hafiz Quran juga. Kita hafiz apa? Sejujurnya kita hafiz. Tapi dah suruh mayat bersih je. Habis bila setelah jenazah setahun selepas tu, itu setahun selepas daripada Rashidah meninggal, jenazah bayi diletakkan. Ustaz Ghazali ni dah tahu cerita. Ustaz Ghazali akan datang besok sampai naik flight. Kami 3 orang kan, Wali Ki. Ustaz Ghazali Li Ki. Wali Ki tu type di dalam YouTube, banyak kami punya apa nama forum kami 3 orang, Wali Ki. Baik. Jadi Ustaz Ghazali pula tahun depan dia masuk. Sebab ada satu jenazah meninggal transit di Mesir daripada Mekah. Buat haji, transit di Mesir meninggal. Bila meninggal dikebumikan di Mesir, antara orang yang uruskan jenazah tersebut adalah Ustaz Ghazali. Dia boleh masuk. Dia masuk, Ustaz Ghazali tengok sendiri jenazah Rashidah. Memang cantik lagi setelah 2 tahun. Tahun 2002. Tahun 2000 dia meninggal, tahun 2002 Ustaz Ghazali masuk. Cantik lagi jenazah. Ni nak bagi tahu Allah muliakan. Dan Ustaz Ghazali pergi ke kampung Jahar di Yala, jumpa mak dia. Jumpa mak Rashidah. Wahai ibu, apakah sebabnya Rashidah jenazah dia tidak hancur? Apa rahsianya? Maka mak dia kata, anak saya hafal Quran 30 juzuk. Dan anak saya tak pernah tunjuk aurat dia kepada siapa-siapa. Saya dah tutup aurat Ustaz, tapi pakai seluar ketat, pakai baju adik dia. Kau faham baju adik dia? Mana boleh tutup aurat macam tu? Habis itu nak bagi tahu hebatnya orang hafal Quran dalam menjaga aurat. Kau tanya aku apa tu? Itu. Mukjizat sebagai perawat. Baik, perawat. Saya nak cerita perawat Islam. Saya mengubat, ialah Allah bagi sikit kelebihan, boleh mengubat. Sebenarnya saya dulu tak pandai mengubat. Tak pandai mengubat. Datang Johor ni ikut orang mengubat, saya pun ikut. Bila ikut tu, rupanya ayat-ayat yang dibaca oleh sahabat saya tu saya dah hafal. Bila saya dah hafal, saya pun try dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah jadi kalau ada orang kena jin, pegang sikit, baca Fatihahnya, baca ada ayat yang ruqyah. Orang kejap dia pun keluar suara lain, bukan suara dia. Bila kita sentiasa buat macam tu, baru kita nampak, memang power semua Quran. Saya pernah mengubat seorang pelajar UTM, Fakulti Pendidikan.
tahun akhir yang akan keluar jadi cikgu pendidikan jasmani. Dia datang ke masjid untuk ubat. Saya baca. Bila saya baca, tiba-tiba dia menggerupu dan keluar suara yang bukan suara dia. Dan dia cukup marah pada saya. Dia menggerupu, dia sapa air yang saya rupiahkan. Saya buka air, kemudian saya letak sebelah dia, kemudian saya baca. Jadi baca kepada dia dan kepada air sekali. Dia tak puas hati, tak tahan. Dia sapa air itu, menyebabkan air itu tumpah. Tumpah atas kapek. Saya ambil cepat-cepat. Saya gerak. Kau ni, aku baca ayat, kau panas. Saya ambil tangan dia tu, saya letak atas air, dia tumpah. Aduh, sakit. Tengok, air yang saya bacakan Quran tumpah, letak tangan, bergerak, sakit, panas, jangan aku baca tu. Saya cuba imagine, kalau saya letak air kerok susu ais. Kau ingat dia? Aduh, dia tak ada. Power Quran tu masuk air. Sebab tu saya kata air yang dibacakan Quran ni hebat tu. Tapi jangan sampai dia komersialkan. Sampai komersial tu saya tak setuju. Bacaan Quran 300 juz. Bukan 30 juz, 300 juz. Dijual, harga berapa mahal. Saya kata ni mengarut punya ni, mengarut tak berkat punya. Sebab komersial. Quran tu kalau untuk dijual dia tak ada. Kita nak baca, ada barakah di dalam tu. Memang Quran ada barakah. Bila kita baca memang ada barakah. Jadi itu pengalaman. Dan memang bila kita baca Quran, kadang-kadang tak sempat baca. Ada satu kes ya. Yang ni jin memang jin apa nama? Jin yang kah kepala. Saya baca, budak perempuan datang dengan bapak dia. Bila budak perempuan saya tak suka sangat budak perempuan ni. Apa nama? Malas aurat dia apa kan. Jadi bila saya baca dia mengurupu. Rupu jatuh saya nak sakitkan dengan beberapa kaedah lah. Ada kaedah pegang. Jadi saya tak nak pegang lah perempuan. Suruh bapak dia tak tahu. Jadi dia pun dia terkam. Nak peluk saja. Saya pun Allahu Akbar. Dia. Kalau saya buat dia memang batal sembahyang. Jadi saya kata aku tak nak sentuh kau walaupun sikit. Aku nak baca Quran. Dan kau tak nak keluar, aku nak baca Quran. Saya pun start baca surah Kahfi. Kebetulan malam tu malam Jumaat kan, baca surah Kahfi. Baca. Oh sedapnya kau nyanyi. Dia provok saya. Provok sedapnya kau nyanyi. Kau diamlah. Sedap dengar kau nyanyi. Saya saya baca. Kejap jatuh bawah. Jatuh. Sakit tu dia. Waktu saya baca lagi baca. Sampai surah Kahfi ni dia ada 6 helai atau 7 helai. Saya baca lebih kurang 5 helai sampai nak habis. Dah dia duk provok saya tak layan, saya baca habis sekali. Sampai nak habis. Baru dia sedar. Betul bukan bapak dia. Dah macam mana rasa? Ringan badan. Dah ringan jin dah tak ada. Sebab jin ni berat kan. Doktor belakang dia dah keluar. Maknanya dia tak tahan dengan Quran. Ada jin yang Bismillah, KO lah. Bismillah, KO lah. Bismillah, bom jatuh. Ada yang habis ayat, dia ikut balik. Saya baca Waqiah, salah. Salah. So baca habis. Lepas tu, saya baca Waqiah. Tak apa, aku dah habis ayat dah. Kau tak nak keluar, aku baca Waqiah. Saya baca Waqiah, baca cepat Waqiah. Ikut. Sampai dia ikut tu saya tu tersekat. Dia sambung. Salah. Dia sambung. Ada? Sebab apa? Sebab dia punya orang yang dia rasuk tu baca Quran hari-hari dia dah apa nama? Dia dah ahli. Jadi kita kena cari ayat yang dia akan baca. Saya baca hari sekali saya baca ayat yang dia tuan dia tak baca. Dia buka lagi. Dia nak ikut tak lagi, dia dah pening. Berhentilah, aku dah tak tahan. Maknanya itu pengalaman. Dan sebab tu kalau kita banyak baca Quran, insya-Allah. Macam Datuk Dr. Harun dia pergi ceramah di satu buah rumah Tuan Haji Aminul Huda bin Haji Hassan, sahabat saya. Tuan Haji Aminul Huda ini merupakan bekas penolongkan dan sekolah saya. Jadi waktu Datuk Harun dia datang pergi ceramah dalaman
bersama dengan saya beberapa orang. Jadi waktu Datuk Arudin Syamah tu ada seorang perempuan. Datuk Arudin Syamah biasa je. Oh, perempuan ni nangis lampau-lampau. Saya bilang, faham perempuan ni nangis. Bukan Datuk Arudin cerita pak kubur apa tu, pak akhirat. Tapi dia nangis lampau-lampau. Saya kata lembut sungguh lah laki orang ni. Dia nangis. Kejap Datuk Arudin pun pergi kat dia. Jin ni dia. Dia menangis sebab dia takutkan saya jin ni. Bukan dia menangis sebab apa dosa dia banyak, tak ada. Habis macam mana? Okey, tak usah buat sini lah. Bawa balik hotel. Maka bawa dia pergi ke hotel. Hotel dekat ni lah. Saya tak nak sebut hotel mana. Maka Datuk Arudin tak baca. Datuk Arudin kata, kau nak gaya kasar ke gaya lembut? Dia tanya tu je. Kalau kau nak kasar, kau sakit. Kalau kau nak lembut, kau keluar. Cakap. Dia pun tak apalah, aku nak lembut, aku keluar. Tak sempat baca, nak keluar tu. Datuk Arudin tanya, nak kasar ke nak lembut? Nak keluar. Okey, nak keluar. Jangan kacau perempuan. Bila dia keluar je, bunyi flash air dalam tandas. Tong. Sebab jin ni dia suka tempat kokoh. Jadi bila dia keluar, nak pergi mana? Nak pergi masjid ke? Dia pergi tandas. Dia pergi tandas, flash. Bunyi. 2 kali bunyi. Jadi tandas hotel tu ada jin lah. Hotel mana aku tak nak bagi tahu. Jadi kalau awak pergi mana-mana hotel ke mana-mana tempat ke nak masuk tandas kan doa dia kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkanlah aku daripada jin, iblis jantan dan iblis itu. Ada dalam tidak lagi masuk tandas kat apa nama kat asrama lebih ingat. Sebab tak tahu lah sebab apa. Jadi saya nak cerita sebab power Quran dia sudah ada dalam diri apa nama Datuk Arudin. Sebab dia banyak baca Quran. Jadi bila banyak baca Quran ni memang jin guru saya tu ada jimat. Guru saya waktu saya mula-mula belajar sekolah saya kena apa nama kena rasuk. Saya baca dia buat deg. Dia tak tahan tapi dia sakit tapi dia tahan. Tapi dia tak nak keluar. Saya kata lapor, aku telefon dah jimat. Saya call dah jimat. Ustaz, jangan call. Kau kenal ke jimat? Aku kenal. Jangan call dia. Tak kira aku call. Saya pun call. Bila call, datang kereta dia. Sampai dia kereta dia tu, apa nama pesakit histeria ni, tengok kereta lari. Nak bagi tahu bukan setakat orang dia takut, kereta dia pun dia. Saya pun kata memang awak ni hebat sungguh. Kereta awak dengan Muhammad Rifki, power kereta awak. Muhammad Rifki dah baca buat dia. Datang dia kereta lari. Nak bagi tahu power Quran. Jadi amalkanlah Quran. Amalkanlah Quran ni, insya-Allah itu perawatan dari aspek perawatan Islam. Dan saya nak ijazahkan satu amalan ni. Nak ijazahkan satu amalan yang boleh diamalkan bersama-sama. Ketika saya temui seorang ulama di Thailand berusia 84 tahun. Tak nyanyuk, Quran pun banyak dia ingat, tanya doa ni dia ingat. Dan saya pergi waktu tu saya ziarah dengan Ustaz Anwar sekali, Ustaz Azali, ziarah ulama Thailand bekas timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Naratiwan. Umur 84, tak nyanyuk, Quran ingat. Bahkan kalau saya ada apa-apa hukum, masalah hukum fiqh, saya akan telefon dia. Masalah hukum fiqh telefon dia boleh jawab satu-satu. Dia memang tak nyanyuk. Saya tanya, apakah sebab tuan guru tak nyanyuk? Dia kata, ada amalan ni. Nak tidur, bacalah surah Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Ingatan akan kuat sampai itu. 163, 164. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wa ikhtilafil tajri fil bahri wa yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa safiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhir bayna samawati la ayatin liqaumin ya'qilun. Itu ayat. 2 ayat ni nak tidur, baca insya-Allah tak nyanyi. Dan dia cerita arwah bapa dia, Tuan Guru Haji Mustafa. Bapa kepada Tuan Guru Haji Muhammad ni, ketika hampir meninggal dunia, dia tak nyanyuk, bukan setakat tua, meninggal umur 81. Dia angkat tangan, siap baca Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Dia kesapu muka dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dan dia meninggal. Kerana dia tak nyanyuk. Tak nyanyuk, waktu nak mati dia boleh baca doa dengan tepat lagi dan boleh mengucap. Kita waktu nak tidur,
Dah ngantuk sangat. Bismillahumma barik lana fi ma Bismillahumma barik lana. Ngantuk. Itu bangun ngantuk, bukan nak tidur, bukan nak mati. Tapi sebab amalan dia tu, maka dia ijazahkan amalan tu kepada saya. Dia ijazahkan amalan tu kepada anak dia, Tuan Guru Haji Muhammad. Tuan Guru Haji Muhammad ijazahkan amalan tersebut kepada Ustaz Rifki dan Ustaz Anwar. Hari ini kami berkenan untuk mengijazahkan amalan tersebut kepada tuan sekalian pelajar-pelajar. Kena jawab, saya terima. Jadi awak terima amalan tu, amanah. Jadi malam ni nak tidur, carilah ayat Quran. Allah Ustaz, ayat Quran pula nak ambil wudu lah, susah Ustaz. Okey, sekarang tak susah. Saya dah siapkan buku The Power of Tasbih. Dalam ni ada muka surat 55 ayat tersebut. Ada banyaklah. Dan buku ni saya tulis sendiri lah. Harga buku ni sambil berderma RM10 sahaja. Siapa nak boleh beli. Dengan top up, sekali top up. Apa nama? Prepaid lah. Prepaid top up RM10 sekali cakap dengan awet. How are you? Habis. Jadi menyebabkan kekuatan ingatan. Memang apa nama? Memang kuat ingatan orang amal ni. Ingatan kuat insya-Allah. Jadi awak nak study apa semua, itulah antara ayat pendengar hati yang memperkuatkan ingatan. Buku ni ada kat belakang. Bukan promosi, tapi iklan beri wang. Jadi itu pengalaman merawat. Banyak lagi lah. Saya tengah siapkan satu buku tajuk Bagaimana Al-Quran Menjadi Syifa. Bagaimana Al-Quran menjadi syifa. Contoh, kalau orang tu sakit apa? Sakit batu karang. Mana ayat ni? Ada dalam Quran. Sebab apa nama? Sebab saya tengok masyarakat kita, masyarakat Malaysia sekarang ni, dia percaya sangat Quran sampai dia guna ayat tak tepat. Sampai dia guna ayat tak tepat. Contoh, saya pernah jumpa seorang makcik yang buat tapai, yang mana tapai dia manis sedap. Saya tanya apa rahsia buat tapai manis sedap? Apa dia jawab? Wa amma manis taghna. Itu ayatnya. Wa amma manis taghna. Yang tu salah. Faham tak? Mak saya tanya saya, ibu saya pergi ubat dengan seorang tukang guru. Tukang makcik tua ni, dia urut belakang mak saya. Kejap dia baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Mak saya kata baca berhabis lah. Tak boleh berhabis. Setakat nak suruh buka urat cukup. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Maknanya dia guna ayat tak betul. Tapi Allah Ta'ala punya rahmatnya jadi juga. Jadi saya tak nak masyarakat salah macam tu. Saya buat satu buku tajuk Quran Syifa. Kalau Ustaz Anwar guna betul, saya tanya Ustaz Anwar, Ustaz, saya tanya dia, kenapa anda punya masakan? Dia kan kau masak. Kau masak pada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kenapa bila anda masak, anda punya kambing lembut? Masak, dia punya daging kambing lembut. Memang lembut tu. Isteri saya tak makan kambing. Sebelum kahwin dengan saya tak makan kambing. Mula-mula kahwin pun tak makan kambing. Sehingga dia kenal Ustaz Anwar buat nasi Arab kambing. Dia makan. Isteri saya makan. Dengan tak ada bau kambing, dengan lembut daging. Sekarang isteri saya kadang-kadang, Pak, pergi makan nasi kat kedai Ustaz Anwar. Apa nasi Arab? Dulu kau tak makan kambing, sekarang sedap. Kambing Ustaz Anwar je yang masak ni saya makan. Ya lah, dia tak makan. Jadi saya tanya dia, apakah dia rahsia? Dia jawab apa? Bila kita masak tu kita baca, Allahu latifun bi'ibadi. Allahu latifun bi'ibadi. Allah sangat lembut dengan hamba. Kambing pun hamba Allah kan? Dia cakap. Jadi bila kita nak masak daging, kalau lambat empuk, Allahu latifun bi'ibadi. InsyaAllah lembut cepat. Lepas tu ada lagi ayat-ayat dia tu. Ayat-ayat dia tak boleh tahu lah. Satu tu dia boleh tahu. Banyak lagi waktu buat sambal dia baca. Ada ayat-ayat. Saya tengok. Saya pergi kedai dia waktu buat sambal. Dia kata apa hal. Ayat tu rahsia. Sebab kalau saya tahu, saya buka kedai nasi dia pula tak laku. Nasi kedai saya. Sebab tu saya tak bagi tahu. Itu contoh-contoh. Orang guna Quran pada tempat yang betul dan tempat yang salah pun ada. Jadi mungkin Ustaz Anwar ada tambahan lagi pun. Fadil tafadhal. Terima kasih Ustaz Zaki telah kempen saya. Alhamdulillah kempen saya ni bermakna sebab hari Jumaat ni Dr. Zahzan akan makan nasi di rumah saya.
saya tumbangkan seekor kambing. Di mana usaha saya berusaha kita bawa usaha ya, untuk sama-sama makan bersama dengan saya. Jadi saya nak sebut Al-Quran ni memang cukup hebat. Jadi sayanglah kalau pelajar-pelajar sekalian yang tinggal dengan Al-Quran, orang cuba buat kajian. Sekolah mana yang paling hebat sekali, yang paling jenius sekali orang, maka terjawab jawapan tersebut ialah sekolah tahfisan. Orang tanya dia kenapa hebat sangat? Sebab Al-Quran dia mengujikan segala galanya dalam hati kita. Sebablah sekolah mana dikatakan? Sekolah tahfisan yang dikatakan memang budak dikatakan 99% budak bijak. Hebat. Saya ada kawan saya, kawan dua yang saya kawan. Pertama sekali Ustaz Razali. Ustaz Razali dia tu miskin, anak yatim. Umur 9 tahun dapat Quran. 10 tahun dapat Quran. Dia belajar sekolah siang ni hanya nampak. Tapi hebat dia. Bila mahu baca Quran, dia tak ingat masa mana dia boleh baca jauh. Tak ingat. Dia tak ingat masa mana dia boleh baca Rumi. Di sekolah siang tak ada Rumi, belajar Rumi. Rumi jauh. Dia tak ingat. Bila boleh baca jauh, bila baca Rumi tak ingat. Jadi bijak, otak bijak. Bijak Quran. Orang hafal Quran itulah asas bagi segala tanda. Dan saya sekolah guru juga, saya tengok budak-budak yang sujud, yang semayang, budak yang baca Quran, memang otak dia hebat. Pernah satu ketika saya bersama Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri dalam satu ceramahnya. Dia kata, tuan-tuan sekalian, orang yang paling bijak sekali di UK belajar di Mangklan. Mangklan ada gila? England. Apa sudah? Belajar di England. Bila mana cari, adakah masalah yang bijak, negro bijak? Tak. Orang Melayu kita yang bijak. Sebab orang ini banyak semayang dan banyak baca Quran. Hebat Quran. Kembali pada cerita Ustaz Razali tadi. Ustaz Razali dia belajar dah 4 saja. Tapi sekarang ni dia boleh ceramah depan menteri bahasa siang. Dia boleh ceramah depan orang hebat dalam bahasa siang. Itu tak heranlah. Bahasa Arab dia bercakap, bahasa Melayu, bahasa Johor dia bercakap. Hebat sungguh. Bukan bahasa Inggeris sendiri pun dia temberan dia cinta apa ni. Siang tu pasal siang kena temberan dia. Bijak tak bijak, temberan bijak dia. Tak sangka kata bapa. Otak 3, otak polipu. Dalam malu 3. Jadi saya sebut cukup hebat. Jadi kalau kita ada anak nanti baca Quran, Ustaz lagi. Saya kau baca lagi. Minggu lepas saya makan nasi mula. Dia makan nasi mula saya sekali, saya makan nasi mula dia 3 kali. Sebab apa? Sebab nasi mula saya nasi Arab. Panggil dia, mesti dia. Komentik dia, masalah. Komentik dia macam ni, komentik. Yang dah pilih khatam Quran, dah pilih buat khatam Quran. Ibu, anak belum lahirkan dah buat khatam Quran. Oh, saya kata dia bijak. Ialah bapa bijak, mak pun bijak juga. Anak saya tengok memang bijak-bijak lah. Dan juh lah kau. Tahu juh? Soleh dan solehah. Juh, orang kata. Orang awal Jawa kata juhnya awal ni. Maknanya baik awal. Jadi sebutnya ini kehebatan Al-Quran. Cuba tuan-tuan pagi-pagi hati baca Al-Quran. Jangan kita baca surah kan hanya lembu sikit saja. Tapi kalau boleh dalam hidup kita ni kita tunaikan, kita bayar zakat umur kita dengan kita baca Quran. InsyaAllah orang yang hebat Quran Allah Ta'ala akan muliakan dia. Di dunia kita
sebut tadi bagaimana Allah Ta'ala memberikan nyawanya, jasadnya tidak hancur. Ini kehebatan. Dan Ustaz Rifki, dia cerita sekali tentang perawat dalam Islam halal jin. Kalau nak cerita Pak kasih saya, bagaimana isteri nak suruh sayang pada suami, suami nak suruh sayang pada isteri, pun banyak ilmu-ilmu yang ada pada Ustaz Rifki. Jadi kalau ada di sini ya, kalau ada dah kahwin, ada kahwin belum kahwin? Oh tak kahwin lagi, kesian. Tak kahwin, bukan tak kahwin, kesian. Jadi itu kehebatan Al-Quran. Apa saja masalah. Contoh kita katakan, di Malaysia kita bermasalahnya cukup parah kan. Antaranya keparahan itu dah kecurian, ada perzinahan wanita. Sebenarnya Quran sudah menyesatkan. Tetapi kita tidak kuat atau kita tidak mengambil hukum dalam Quran. Nak sesat kalau masuk jin. Ada pernah saya jumpa 25 tahun sudah berada dalam tubuh badan seorang. Dia kata orang macam mana pun sakit, macam mana pun aku tak nak keluar. Dah keluar lama 25 tahun. Tengok. Jadi macam mana? Hanya Quran saja boleh halal. Ada setengah umur ditinggalkan setahun 2 tahun. Bila mana pun dia nak masuk, digang pom. Ya. Maka orang ajar dia. Pertama sekali nak masuk rumah ni baca surah Baqarah. Yang kedua tanya dia, tanah ni siapa beli? Aku beli, mau ada duit tak? Kata ada duit, wah no. Habis maknanya hebatnya Quran. Saya pernah pergilah tempat rawatan. Allah, kalau kita jatuh tak kuat, orang perempuan khususnya, jangan pergi. Sebab apa? Sebab keluar bahasa dia bukan bahasa suara manusia. Dia cakap macam mana? Aku afraid. Aku benci dia. Suara. Takut. Betul. Ini arwah lebih tinggi. Jadi saya berkata, marilah sama-sama kita amalkan Quran, sayangkan Quran, karena ini merupakan mukjizatun baqiyatun ila yaumil qiyamah. Mukjizat yang hebat. InsyaAllah. Akhirnya saya sudah diusahakan. Boleh saya ceritakan bila mana orang kafir atau orang kafir ini boleh memeluk agama Islam disebabkan mendengar Quran. Ustaz beri contoh-contohnya. Silakan. Untuk zaman ni, tu kita cerita zaman dulu kan, zaman mukjizat Quran zaman sekarang yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Jadi sebelum tu saya nak perjelaskan apa yang isteri saya buat tu. Memang saya cadangkanlah untuk para suami dan juga bakal isteri lah, bakal isteri, bakal ibu, bakal bapa ni. Pastikan bila mengandung kena khatam Quran. Kena khatam. Dan Quran ni kena baca dan kena dengar. Sebab tu dah saya pergi Mekah, bila saya pergi buat umrah, saya beli satu Quran digital, saya bagi hadiah ke isteri. Dan saya pesan ke isteri, dengarkan kat perut. Ambil earphone, tampal. Memang dia tampal. Dia masak pun dia tampal. Waktu dia masak, waktu dia tidur pun dia tampal. Satu malam anak saya dengan 6 juzuk. Bapak tidur, mak tidur dengan 6 juzuk. Sehingga bila nak khatam, saya tanya isteri, saya kata dah sampai wal fajri. Okey tak apa. Sampai wal fajri, saya panggil anak pertama, panggil anak kedua. Kemudian saya baca wal fajri, kemudian la uqsimu barat sampai qul nas, kemudian saya doa khatam Quran. Sampai anak saya pertama dan kedua tanya, "Abah, kenapa buat macam ni?" Saya kata, "Khatam Quran adik dalam perut." Lepas tu bila keluar lahir, dia ada beza. Anak pertama, anak kedua yang saya tak buat itu dengan anak tiga. Anak tiga Allah munibah ni saya buat. Saya buat macam khatam Quran, saya buat macam khatam Quran. Dia punya beza dengan abang dengan adik, dengan abang dia, abang dan kakak dia. Bukan maksud abang dan kakak dia tak cerdik juga. Tapi yang ni dia minat Quran lebih. Dia punya minat pada Quran tu lebih pada abang dia. Apa dia malas sikit baca. Tapi adik dia ni sampai waktu berusia 4 bulan.
Waktu usia 4 bulan, Awahah anak 3 saya ni menangis. Sampai isteri saya tak tahu macam mana. Dia kata macam mana nak buat bagi susu, tak semua nak. Lepas tu dia letak atas dada, isteri saya letakkan atas dada, isteri saya baca Quran. Tu dia. Isteri kata, isteri saya kata mungkin nak dengar macam dalam perut dia dulu. Isteri saya pun ambil Quran digital, pasang. Tu dia. Dan setiap kali nak tidur, isteri terpaksa pasangkan. Tak tidur kena buka Quran. Kalau tak buka dia nangis. Macam tu. Nangis pak buka Quran, tu dia. Ya, tak tidur. Saya ngajar sekolah petang kan. Sekolah petang saya ngajar. Isteri telefon, bang, beli bateri bang. Kalau tak tidur kita malam ni. Kenapa? Bateri dah nak habis lah. Jadi saya cakap ni bukan apa. Sebab nak nak kongsi. Rasa rugilah. Sebab yang depan saya ni ada peluang kan. Masa lagi peluang kan. Mana nak mengandung nak apa. Saya pergi cik camah kat makcik-makcik di Pulau Gandung. Makcik dia kata apa, ustaz ni apa hal lah ustaz cakap pada kami tak ada peluang dah tutup kilat lah. Saya kata ya dah makcik dah ada peluang. Tapi bagilah peluang pada suami makcik tu. Marah dia. Marah. Ataupun anak makcik cucu makcik tu. Marah makcik bagi tu. Lepas tu saya cakap kat isteri, rugi kenapa anak pertama kita tak buat macam tu, anak kedua kita tak buat, anak ketiga baru kita sedar. Tak apalah awak beranak ramai-ramai. Lepas tu dia lahirkan pula seorang lagi, imtinan. Lahir imtinan anak keempat, alhamdulillah. Nampak? Bila saya buat sama dengan anak lagi. Saya tak apa, lahirkan anak banyak ramai-ramai. Kalau rasa penat tak apa. Kita tak cari kawan untuk lahirkan lagi. Bang. Aduh. Baik. Kau jangan bagi tahu bini aku pula. Okey. Jadi itu cerita yang saya rasa awak boleh praktik. Setelah awak habis belajar apa semua kahwin, praktikkan ni. Okey? Jadi ada dua benda yang awak boleh praktik terus. Yang pertama, doa nak kuat ingatan. Yang kedua, letakkan Quran digital di perut. Tapi jangan letak yang handphone. Sebab handphone dia ada dia ada frekuensi yang berbahaya. Ambil yang murah-murah. Macam Walkman lama-lama dulu yang tak berapa power-power. Yang ada yang ada line lah, ada internet lah. Nanti keluar-keluar tak baca Quran. Tu cari tablet. Mak bagi tablet kau diam. Bagi Quran tak diam. Baik. Okey. Saya nak cerita tentang mukjizat Quran zaman sekarang yang melibatkan orang kafir masuk Islam. Khadijah Event ini buat kajian tentang surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Apabila langit itu terbelah, when the sky is torn apart, there is red rose like ointment. Itu gimana? فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ when the sky is torn apart. Apabila langit terbelah, maka kamu akan tengok red rose like ointment. Kau akan tengok di sana akan ada mawar bunga ros yang nampak macam berminyak. Ointment, silap tajwid bahasa orang putih biasa tak ada nak cakap pandai je. Baik. Jadi saya nak cerita Quran kata ni, kalaulah langit itu terbelah, kau akan nampak bunga ros yang berminyak. Quran bagi tahu. Jadi pelik. Apa hal bunga ros? Tak tahu. Wardah tadi wardah. Wardah tu bunga ros. Pelik, rasa pelik. Maka kena cari dia kata, apa hal bunga ros? Dia pun guna satelit NASA. Dia nak kaji apa yang ada kat langit. Cari. Tengoklah nebula Cat Eye. Ada satu benda nama nebula Cat Eye. Tak ada internet. Nebula Cat Eye. Bentuk nebula NEBULA. Bentuk nebula Cat Eye dia macam apa nama? Macam gugusan bintang-bintang. Nebula Cat Eye memang bunga ros betul. Warna merah memang bunga ros. Saya tengok
Kalau ada apa nama, saya bawa laptop saya boleh tunjuk. Jadi Khadijah Effendi tunjuk. Khadijah Effendi kata, Quran kata macam bunga ros. NASA terpaksa menghabiskan duit berjuta-juta, berbilion-bilion untuk cipta satu satelit nak tengok benda yang ada atas langit. Tapi Muhammad tanpa apa-apa satelit, dia boleh bagi tahu benda ni. Mesti Muhammad tak cakap daripada diri dia. Mesti Muhammad datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaji, akhir sekali masuk Islam. Sebab ada cerita nebula Cat's Eye dalam Al-Quran yang baru ditemui oleh satelit NASA. Baru-baru ni. Baru-baru dalam alaf ini. Masuk Islam ni. Khadijah Effendi masuk Islam. Dia nak bagi tahu. Tak ada nebula Cat's Eye atau Cat's Eye nebula. Itulah saya pun lupa. Tapi nebula NEBULA ada gambar. Sekarang kan dah boleh tarik terus. Baik. Jadi nak cerita, orang kafir masuk Islam sebab tengok hebatnya. Dan itu cerita orang kafir. Cerita saya dengan seorang Pak Imam. Saya pergi ceramah benda ni di sebuah masjid di Damai Jaya. Saya pergi Damai Jaya masjid, saya ceramah waktu subuh. Sudah ceramah waktu sarapan, Pak Imam tu salam dengan saya, terima kasih Ustaz, terima kasih. Baru saya faham. Saya kata kenapa? Mak saya hampir meninggal dunia. Waktu mak hampir meninggal dunia, mak tengok cantiknya bunga merah-merah, cantiknya bunga merah-merah. Dia kata dia. Jadi baru saya faham dalam hadis, mestikah hadis menyebut orang beriman bila mana dia nak meninggal dunia, malaikat akan turun daripada langit. Mungkin waktu malaikat turun daripada langit, mungkin dia kata malaikat langit itu terbuka. Maka mak saya kata cantiknya bunga ros, cantiknya bunga merah-merah. Saya tak faham. Baru hari ini saya faham setelah Ustaz ceramah. Terima kasih Ustaz. Saya kata, oh tak apa, alhamdulillah. Mungkin kot, saya pun tak tahu. Mungkin lah. Mungkin bunga ros itu nebula Cat's Eye lah. Saya kata kat dia lah. Tapi saya rasa betul Ustaz. Ya, betul. Jadi kesimpulannya, siapa-siapa nak tidur malam dia tak, ada bunga ros tak amal tu. Kena ingat lah tu. Kalau tak taubat lagi tak tahu. Itu baru satu cerita, satu kes. Hanya baru satu ayat Quran. Jadi Khadijah Effendi masuk Islam. Aminah As-Silmi, itu juga. Aminah As-Silmi masuk Islam. Kita belajar Aminah As-Silmi. Aminah As-Silmi seorang yang kuat berpegang dengan Kristian sehingga dihantar dan diberi beasiswa untuk belajar dapat ijazah, dibeasiswakan oleh gereja. Dia pergi tengok-tengok belajar dengan Pak Arab, dengan Mek Arab. Bila belajar dengan Mek Arab, Pak Arab, dia amat benci dengan orang Arab, orang Islam. Dia kata orang Islam najis. Maka dia pun balik bagi tahu suaminya, suami dia kata sabar. Kau diberi beasiswa, maka kau kena belajar dan kau kena tarik dia masuk Kristian. Maka dia masuk kelas, dia semangat lah. Nak tarik orang Arab ni masuk Kristian. Nak tarik. Dia kata, orang Arab dia kata tak apalah, saya bagi hadiah Quran kepada awak. Dia pun bagi Quran. Baik, bila dia bagi Quran, Aminah Silmi mula kaji Quran untuk cari salah. Mula-mula sekali Aminah Silmi cari mana salah dalam Quran. Dia ada kata-kata dia lah. Nama asalnya dia kata to convert the student to Christianity, As-Silmi began to study Quran. But the more she read, more she interested to Quran. Faham tak? Kau faham? بسبب هي تريد أن تجعل المسلمة مرتدة هي تدرس القرآن بعد. Baik, saya nak cerita macam tu lah. Luar kan? Maknanya dia mula kaji Quran, akhir sekali dia berkenal dengan Quran. Benda pertama menyebabkan dia pelik. Dia setiap hari Sabtu dan Ahad waktu cuti, dia tak pergi keluar bersama dengan suami dia pergi ke park dan disco kerana dia nak kaji Quran. Sebab waktu 7 minggu dia kaji. Suami dia kata, dulu kau suka pergi park, suka minum arak, suka mabuk. Sekarang kau tak suka mabuk, kenapa? Aku nak kaji Quran, nak cari salah. Cari tak jumpa salah. Cari dengar. Akhir sekali dia mengucap 2 kalimah syahadat, bercerai dengan
suami dia. Bila bercerai dengan suami dia, dia dah masuk Islam, suami dia nafikan hak penjagaan anak dan dia tak anak dia pun dah tak jadi anak dia, tetapi setiap hari dia berusaha doa supaya Allah Taala bagi hidayah kepada bekas suami dia dan dengan anak dia, dan dia hantar surat kepada nenek dia. Hantar surat pada nenek dia, setiap kali dia hantar surat dia akan bagi makna Quran. Dia tak tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis in the name of God. Itulah dia bagi makna-makna. Hari-hari dia hantar surat, akan ada makna Quran. Menyebabkan nenek dia baca-baca, akhir sekali nenek dia memeluk Islam. Orang pertama memeluk Islam, nenek dia memeluk Islam, tak lama meninggal dunia. Dia kata orang paling bahagia adalah nenek aku sebab dia tak sempat buat dosa banyak. Kemudian 16 tahun kemudian dia bertemu semula dengan suami dia, dan suami dia sudah masuk Islam dan anak dia juga sudah masuk Islam. Itu Aminah Asim, asalnya kaji Quran. Dan banyaklah cerita, banyak lagi cerita-cerita lain. Syahkiri, kat Malaysia Syahkiri kaji Quran, akhir sekali masuk Islam. Lim Josu kaji Quran, akhir sekali masuk Islam. Itu kat Malaysia. Boleh panggil siapa? Bila-bila panggil, boleh temui saya akan panggil. Apa nama J. Suman? J. Suman dekat sini kan? Suruh J. Suman panggil. J. Suman panggil macam mana orang ni boleh masuk Islam. Ni kat Malaysia. Jadi saya nak cerita, orang kafir kaji Quran, dia akan masuk Islam. Tapi orang Islam kaji Quran, dia akan kukuh Islam. Akan lebih kukuh Islam. Orang kafir kaji Injil, kaji Bible, keluar daripada Kristian. Ramai mana mereka kaji Bible? Contoh Ustaz Farhan Al-Hafiz, bekas anak padri. Kaji, akhir sekali mengaruh, dia kata, keluar Islam. Keluar Kristian, masuk Islam. Buka sekolah tahfiz dia. Ramai padri-padri keluar daripada Kristian kerana kaji Bible. Tapi tak ada seorang empat imam keluar Islam kerana kaji Quran. Boleh faham? Inilah, jadi tak nak kaji Quran lagi. Ustaz nak kaji macam mana Ustaz? Awak belajar fakulti apa? Mana bagi ayat? Awak belajar fakulti sains? Quran bagi ayat. Ayat tentang apa nama zikr. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini Allah Taala ciptakan manusia daripada sperma dan ovum. Bila sperma dan ovum dia pergi ke qararin makin, satu tempat yang kukuh, iaitu tube fallopian. Berjumpa di tube fallopian, bersenyawa, maka dia pergi jadi mudghah. Mudghah tu zigot, menjadi fetus. Cuma Quran ni sebut dengan bahasa yang sesuai dengan masalah. Kalau Quran sebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu sperma wa ovum fi fallopian thumma khalaqna zigot fetus fa khalaqna fetus embryo. Masih Islam lama orang kafir. Benda ni Allah Taala sebut 1400 tahun dulu lagi. Tapi orang putih baru jumpa dan dia namakan dengan nama fetus zigot, sedangkan Quran dah namakan dengan mudghah, alaqah, kasau dan idham. Itu yang Allah Taala namakan. Jadi sebab tu yang ni nama dia Profesor Tijat Tejasser, masuk Islam. Hanya kena kaji apa nama embryologi dalam Quran. Dia kaji embryologi dalam Quran, masuk Islam. Dan saya ada 3 jilid buku Al-Ayat Al-Qawniyah fil Quran Karim, sains dalam Quran dengan bahasa Arab. Dalam dia ada cerita tentang apa nama yang kita boleh gunakan apa nama minyak kelapa sawit boleh ganti minyak petrol. Minyak kelapa sawit tu boleh ganti minyak petrol. Allah sebut dalam surah Yasin, minal akhdari nara, minal syajarin akhdari, daripada pokok hijau nara, bahan bakar. Antaranya kan orang nak buat minyak kelapa sawit, dia nak gerakkan jendera kan sebagai bahan bakar. Quran sebut lama dah, dan orang Johor baca lama dah, tapi orang putih dapat dulu. Betul? Jadi sekarang kalau ada lah pelajar-pelajar yang nak buat kajian tesis, master ke PhD, cuba buat kajian ayat-ayat Quran tentang kejuruteraan mereka itu. Jadi tak jumpa Ustaz, ni aku ada. Sudah kita tahu buku ni 3 jilid, ni baru satu. Ada lagi buku lain lagi. Kejuruteraan mereka dalam Al-Quran. Kalau minat pendidikan Al-Quran. Kalau minat apa nama Nabi SAW
Itu Quran, hadis. Nabi kata, "Wafirra minal majdub kama tafirru minal asad." Kau larilah, jauhilah daripada pesakit kusta sebagaimana kau jauhi diri daripada seekor singa. Nabi sebut, kau jauhi daripada pesakit kusta sebagaimana kau jauhi daripada singa. Kenapa Nabi tak cakap rimau? Kenapa Nabi tak cakap ular? Semua tu, kenapa Nabi tak cakap ular? Perempuan kan tak boleh guna ular. Ular ya. Kenapa Nabi tak cakap larilah kamu daripada pesakit kusta supaya tak berjangkit sebagaimana kamu takut kepada ular? Nabi tak cakap. Nabi cakap sebagaimana kamu lari dari sini. Dibuat kajian, dia ambil apa nama virus kusta, letak bawah mikroskop, tengok singa. Bentuk dia tu bentuk singa. Bentuk kuman kusta tu singa. Patutlah Nabi cakap dulu macam singa. Sebab Nabi dia tak cakap mengarut, Nabi bercakap wahyu. Jadi bila kita kaji makin kuat iman kita tahu. Tapi kita tak jadi umat yang mengkaji, malas membaca lah. Malas baca, saya tahu, malas baca. Saya tahu, ustaz-ustaz ni tablet ni. Tablet saya kata, oh saya dapat kitab Albani, kitab orang ni. Ustaz ada Arabic ke tablet? Habis kalau ada tablet, tak ada Arabic pun. Ni kata, confirm kalau kau baca. Aku pergi kedai, pergi tablet mula-mula ni. Install Arabic dulu. Saya nak baca kitab Arab. Oh boleh Ustaz. Memang. Rupanya dia beli tablet, dia nak main game. Ustaz. Saya kata teruk. Kau ada Arab? Ada. Geram semua saya. Geram, memang geram dengan ustaz-ustaz ni. Malas baca. Sebab malas baca tu lah. Malas kuliah. Bila malas kuliah, apa nama? Aku pula kena kuliah banyak-banyak. Malah baca, umat yang paling malah baca umat Melayu. Awak kalau kerja baca banyak, insya-Allah alim. Cuba jadi orang kuat baca. Tapi ustaz saya banyak baca Ustaz, Facebook, WhatsApp. Baca banyak-banyak. Cuba saya nasihatkan, baca banyak-banyak, awak akan cerdik. Banyak benda-benda kita dapat. Okey, saya rasa cukuplah berhenti dulu untuk soalan kalau nak tanya. Lebih kurang 2 minit. Kalau nak tanya apa-apa, lepas tu kita berhenti ya. Awak mulakan, saya tutup. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Nadia binti Haji Ismail. Anda tertarik dengan apa yang Ustaz cakap berkenaan syifa, perubatan syifa melalui Al-Quran. Persoalan Anda ada 2. Satu, bagaimana kita nak meyakinkan seorang pesakit di mana doktor sudah mengatakan kata kepakaran doktor itu sudah sampai limitnya. Di mana kita nak suggestkan kepada pesakit ini untuk menggunakan Al-Quran sebagai satu perubatan atau satu alternatif. Dan yang kedua, adakah dalam ayat Quran untuk kita sembuhkan penyakit kanser? Itu saja. Allah. Yang pertama sekali tentang macam mana nak yakinkan. Sebab orang tak berapa yakin dengan syifa. Ada orang yang berotak, panggil otak kajian saintifik. Dia tahu saintifik dia. Macam mana Quran boleh sembuhkan? Dia rasa heran. Sebab tak ada kajian saintifik bagi dia. Sebab apa? Sebab dia berfikir dengan fikir manusia. Dia tidak fikir dengan fikir Allah. Betul tak? Jadi dia tak nampak Quran itu mukjizat. Jadi kena ingat bahawasanya Al-Quran itu mukjizat dan Allah bagi tahu. Kena yakinkan dia. Allah bagi tahu dalam surah An-Nahl, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Surah An-Nahl. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Quran inna adalah ayat lagi. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'. Dalam Quran banyak kata syifa. Maknanya kita kena bagi tahu pada orang tu, kau tak percaya lagi ke Quran. Kau kan orang Islam, rukun iman ada. Nah, salah satunya beriman kepada Al-Quran. Dalam ayat Quran surah An-Nahl disebut Quran ini syifa. Jadi perubatan Islam ini perubatan berasaskan Quran. Jadi sekarang kita jumpalah perawat-perawat Islam, tapi jangan pula tak jumpa perawat saintifik ni. Saya sendiri sakit pun saya pergi doktor walaupun saya rawat orang sakit dengan ayat Quran. Maknanya jangan jadi orang yang terlalu saintifik sangat sehingga menolak Quran sebagai syifa. Tapi jangan jadi orang yang
Pesen apa nama tok sungguh sampai tolak saintifik. Sebab dua-dua tu ada dalam Quran. Kajian saintifik tentang sesuatu pun contoh Allah Taala suruh kita minum madu. Allah Taala sebut yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Itu madu tu ada ubat. Bila buat kajian madu ni memang mempunyai banyak zat-zat. Maknanya Nabi suruh cari ubat. Faham tak? Jadi Nabi suruh cari ubat, maknanya ubat berasaskan madu ataupun ubat-ubat lain. Ubat-ubat lain pun asalkan benda tu bersifat ikhtiar, boleh selagi tidak bercakap syarak. Satu lagi Quran. Sebab tu Nabi sebut alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kamu berpegang pada dua ubat. Yang pertama al-asal, madu. Madu ini sebagai satu tanda madu dan juga alat-alat lain. Nabi sebut madu salah satu itu. Takkan Nabi sebut madu, Panadol, paracetamol, aspirin. Betul lah Nabi sebut asal satu je. Maknanya madu dan sewaktu dengan dia. Satu lagi Al-Quran. Alaikum bisyifa'ini al-asal wal-Quran. Jadi kita kena yakinkan kepada dia, Nabi suruh kita berubat dua. Yang pertama asal, iaitu ubat. Satu lagi Quran. Kalau kau tak percaya, maka kau tak beriman dengan salah satu rukun, beriman dengan kitab. Kalau kau beriman, kau kena ada beriman dengan kitab. Salah satunya percaya kepada Quran ini sebagai syifa. Macam boleh? Yang pertama, yang kedua misalnya kanser. Ubat kanser Al-Quran ni, dia ada satu ayat. Ayat dia ni ayat ubat segala penyakit Nabi sebut. Iaitu ayat akhir surah Al-Hashr. Lau anzalna hadzal Quran. Sampai akhir. Sebab ketika ayat ini turun, dalam kitab tafsir menyebut seorang lelaki sahabat, dia baca Quran, dia baca ayat ni, dia buat ini. Dia baca lau anzalna, dia buat ini. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal. Orang tanya, kenapa kau buat itu? Sebab aku tengok Nabi buat itu. Bila aku tengok Nabi buat itu, aku tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau buat itu? Kerana aku tengok Jibril buat itu ketika Jibril wahyukan ayat ini. Jibril turunkan ayat la anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalun linnas la'allahum yatafakkarun sampai habis ayat 21 sampai habis surah Al-Hashr juzuk 28. Jibril pegang kepala. Maka Nabi pun pegang kepala. Kemudian Jibril kata, sesungguhnya ayat ini ubat segala penyakit. Maka ulama ambil syifa sebagai antaranya kombinasi campur Fatihah, campur selawat, antaranya la anzalna. Dan saya lebih suka ubat kepada kanser ni surah Kahfi. Kalau siapa rajin baca surah Kahfi yang ini, insya-Allah selamat daripada kanser. Sebab biasa kanser ni kan nak selesaikan masalah kanser kemoterapi. Kena apa nama? Kemoterapi ni apa nama? Kena laser lah, kena kemoterapi lah. Okey, Quran surah Kahfi Nabi sebut, siapa-siapa baca surah Kahfi, dia pasti dapat cahaya. Jadi sel-sel kanser insya-Allah akan mati dengan sebab cahaya Quran lagi power daripada cahaya beta apa semua lewat jalan. Boleh faham tak? Yang perubatan laser pun kan? Sebab tu orang tanya, Ustaz, macam mana Nabi belah? Nabi belah apa nama waktu Isra Mi'raj? Nabi nak belah dada waktu Nabi nak pergi tu. Macam mana Nabi boleh belah? Kau ingat yang belah tu doktor hospital Sultan Aminah? Yang belah tu cahaya. Jibril dan malaikat disiplin bercahaya. Orang buat perubatan cahaya kan? Cahaya kan? Ini bukan perubatan cahaya. Jibril sendiri itu cahaya. Boleh faham? Bila Jibril sendiri cahaya, biasa dia belah laser. Laser apa? Laser Jibril. Bukan beta, bukan auta, tak tahu. Boleh faham tak? Jadi kalau orang tanya saya, apakah ubat bagi penyakit kanser? Saya syorkan, jangan tinggal baca surah Al-Kahfi setiap Jumaat. Sebab dia terlalu banyak cahaya. Dia cahaya datang bagi Jumaat dan dia cahaya dos Al-Kahfi punya cahaya ni boleh tahan Jumaat depan. Ni bukan saya beritahu, dia habis pun. Dia tahan Jumaat depan dia punya tu. Sebab tu kalau siapa nak suruh bercahaya lah, nampak muka pun bercahaya, nampak hati pun bercahaya, belajar pun sedang. Kahfi hari Jumaat dia ni. Hari Jumaat, malam Jumaat ataupun pagi Jumaat,
Selama start daripada malam Jumaat sampai pukul maghrib tu, jangan tinggal surah Kahfi selama 24 jam. Lebih kurang setengah jam je baca. Baca surah Kahfi tu untuk dapat cahaya, dos tu tahan sampai Jumaat. Jumaat depan baca pula. InsyaAllah sel kanser masuk, Kahfi sah. Dia kan cahaya. Boleh faham tak? Tapi jangan pula bila ada orang bergeser, jadi muka tak baca Kahfi. Itu kan kerja kau muka orang. Boleh faham tak? Jelas? Okey, soalan terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Safah binti Muhammad Syarif, Fakulti Komputer. InsyaAllah Ustaz, saya nak tanya dua soalan. Yang pertama berkaitan dengan peristiwa akhir zaman di mana ada disebutkan juga, dan saya tak tahu sumbernya daripada mana, minta diperjelaskan oleh Ustaz, berkaitan dengan akan ada surah dalam Al-Quran akan hilang menjelang hari kiamat nanti. Saya nak minta penjelasan Ustaz kalau ada maksud tersirat di sebaliknya. Yang kedua, saya nak tanya berkaitan dengan cara bacaan Al-Quran. Kalau macam kami ni yang bukan background agama, bukan hafiz-hafizah, jadi ada juga keinginan kita nak hafal, at least ada surah-surah yang simple yang boleh kami hafal. Tapi nak tanya Ustaz berkaitan dengan cara bacaan, macam kita nak hafal Al-Quran kan, macam kita nak baca betul-betul tartil dia tu, macam 6 harakat, 5 harakat tu menjadi panjang proses kita nak hafal. Kononnya kita dah surah Al-Mulk contohnya kan, kita nak hafal dalam masa yang singkat, kita sekadar nak ingat, boleh ke kita baca macam bukan pakai dan baca je, maksudnya laju, dah tak ikut tartil dia yang macam kita baca normal Al-Quran tu. Mungkin ada kemudahan yang boleh kami amalkanlah untuk hafal, insyaAllah berkadar di akhirat nanti. Terima kasih kepada Cik yang bertanya. Cik bertanya berkenaan surah yang hilang dalam Al-Quran. Disebut dalam satu hadis, bahawa siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia tidak akan kena fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini akan keluar pada akhir zaman. Sehingga kan disebut satu riwayat, fitnah Dajjal cukup dahsyat. Terutamanya perempuan-perempuan termakan ajakan atau fitnah Dajjal tersebut. Dan riwayatkan bahawasanya suami kena ikat isteri dia ke tiang. Bukan gila, bukan sebab gila, tapi kerana fitnah Dajjal tersebut. Jadi maknanya, saya mengikuti juga beberapa ceramah. Antara surah yang banyak hilangnya ialah surah Dajjal. Seorang orang tua, bila mana dengar cerita kata surah Al-Quran hilang daripada ayat Al-Quran hilang daripada Al-Quran, maka dia pergi ke tempat. Maka dia kata kebanyakannya Al-Quran yang hilang ialah surah Kahfi. Jadi maknanya surah Al-Kahfi ini adalah satu ayat Quran ataupun surah yang mempunyai kekuatan. Iaitulah bahawa siapa yang baca surah Al-Kahfi selain daripada dapat cahaya, yang kedua pula ialah dijauhkan daripada Dajjal. Maka bagi siapa yang tak digunakan, tak nak kena fitnah Dajjal, maka perbanyakkan tiap-tiap malam kalau boleh, ataupun seminggu sekali malam Jumaat, bacalah surah Al-Kahfi tersebut. Ya, tadi Ustaz Rafiki kata nak mendapatkan cahaya supaya kanser ni bagus, dan baca surah Al-Kahfi, dapat cahaya. Yang keduanya berkawan dengan Ustaz Anwar, sebab cahaya Ustaz Anwar. Anwar tu cahaya kan? Berkawan dengan insya-Allah Allah. Jadi yang kedua Ustaz Rafiki minta maaf. Berkenaan dengan Quran hilang, memang berlaku mushaf Quran itu tulisan hilang. Memang berlakulah. Saya ingat waktu saya kecil dulu pun ada di masjid Kampung Laut di dekat rumah saya tu, arwah ayah saya bawa Quran dan sudah hilang dia punya tulisan.
Arwah ayah saya kerja kat Universiti Malaya. Jadi pelajar akademik pengajian Islam waktu saya kecil dulu. Pelajar akademik pengajian Islam, dia buka Quran di masjid Kampung Laut tu, dia nak baca. Kejap Quran tu hilang tulisan. Dan lepas tu ayah saya ambil, ayah saya bawa rumah, tunjuk pada saya. Dan saya dah tengok Quran yang hilang tulisan, asal ada. Lepas tu pelajar saya waktu saya belajar di Maktab Perguruan Temugo Ibrahim. Maktab Perguruan Temugo Ibrahim tu ada seorang ustaz sekolah agama yang saya ngajar untuk kursus diploma pendidikan. Jadi dia salah seorang yang jumpa Quran yang hilang dan masuk dalam paper cerita dia. Paper di warta kerajaan negeri Johor. Dia tunjuk pada saya, memang dia pegang Quran tu memang hilang. Memang tulisan hilang. Jadi bab tulisan hilang Quran ni wallahu a'lam lah. Sama ada dia sebab pencetaknya memang letak alat kimia ke, tu wallahu a'lam, saya tak tahu. Mungkin letak tempat ayat bahan kimia 30 tahun dia hilang. Contoh. Tu saya tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi di sana ada hadis Nabi yang menceritakan tentang Quran akan sayati zamanu, akan datang satu zaman. Hadirin berhati. La yabqa minal Quran illa rasmu. Tidak kekal daripada Quran kecuali tulisannya saja. Maknanya orang tak baca Quran. La yabqa minal Quran illa rasmu. Tidak kekal daripada Quran kecuali tulisannya saja. Tulisan ada, orang tak baca. Jadi berdasarkan hadis ini seolah-olah tulisan tetap ada, tapi orang tak baca. Tapi tak tahulah ini kuasa Allah semua. Sebab orang malah baca Quran, maka Allah hilangkan supaya orang akan faham. Jadi isu ni saya tak berani nak kata ada hadis mengatakan nanti akhir zaman maka akan ada Quran hilang. Itu tak ada hadis. Yang ada la yabqa minal Quran illa rasmu. Jadi macam-macam seolah-olah tulisan Quran akan kekal. Bahkan apa nama bila berlaku kebakaran kan, banyak tempat berlaku kebakaran Quran tak terbakar. Faham tak? Jadi saya pun tak pastilah apakah sebab hilang tulisan. Saya nak kata itu mengarut tak boleh, sebab dah ada bukti dan saya tengok. Tapi saya nak kata Nabi pernah sebut benda ni, saya tak berani untuk mula. Baik, itu dia panggil hadar. Yang kedua, tadwir. Bacaan tadwir macam imam-imam masjid. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Itu dia bagi tadwir. Okey, tertib lagu. Bayati sabanah wa lagu. Tabarakallahu lagu saya tak pandai. Tahqiq orang nak belajar. Tahqiq macam mana? Tabarakalladzi. Nak ajar budak kan? Tahqiq satu-satu. Biyadihil mulk wa huwa ala tahqiq. Jadi ada 4. So soalannya kalau nak ngafal kena ngafal tadwir. Ngulang ada. Ngafal tadwir lah. Sebab nak ngafal. Tapi kalau ngulang dah tak sempat ni, nak biasa lagi ujian lagi apa semua, tapi tak ngulang Quran lupa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyimah liyunzira ba'san shadidan min ladun. Itu surah Kahfi. Boleh faham? Boleh faham tak? Jadi soalannya kalau nak ngafal, mula-mula ngafal tadwir dulu. Bila dah ingat, baca hadap. Baca hadap, kan? Jelas. Okey, habis 2. Okey, yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak perubatan oleh Al-Quran yang boleh membantu masalah muslimah yang ada masalah kitaran haid dan istihadah? Okey, baik. Nombor kitab ni. Ada seorang perempuan yang kena masalah haid dan istihadah yang tak apa nama, yang dia gini. Orang perempuan ni dia ada juga jin. Dia panggil jin yang duduk di rahim dia nak kacau dia. Dia panggil sihrun nazif. Istilahnya an-nazif maksudnya istihadah. Dan isu kes ni yang datang jumpa saya, ada kes yang dia datang haid dan istihadah ketika nak bersama dengan suami dia. Itu lagi naik. Suami nak je tak tahu. Sebab disihir. Sebab apa nama perempuan ni ada orang kenal. Maka dia sihir perempuan ni, dia arahkan jin duduk di rahim supaya kerja dia sekat dia punya haid
Bila suami nak, dia keluarkan. Jadi dia bagi sihir nazir. Ada. Okey. Cara perubatan bagi orang yang sekitar haid tak baik, tak bagus. Disebut oleh Syekh Musamah Al-Iwadi dalam kitab Al-Manhaj Al-Qurani. Dia dalam Quran dia ada ayat-ayat haid dan ayat-ayat rahim. Dalam Quran ada ayat yang ada perkataan haid. Contoh, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mahid itu haid. Contoh lagi ayat-ayat haid. Yang ada perkataan haid, yang ada perkataan rahim, fil arham contoh. Syekh Usamah Al-Iwad himpun ayat-ayat ni, ayat haid dan ayat rahim, dan dia jadikan ayat ini sebagai ubat kepada pesakit yang ada masalah haid. Dan saya dah bacakan kepada seorang pesakit yang mana dia ni ada masalah haid, keluar haid sikit sangat, tak macam sebelum dia kahwin. Sebelum kahwin dia datang haid yang cantik. Kita haid dia cantik, 28 hari keluar seminggu, maknanya konsisten. Lepas dia kahwin, dia ada masalah dengan suami dia, kemudian haid dia tak teratur dan dia keluar sikit-sikit. Jadi dia datang jumpa saya dan saya ubat. Cara saya ubat, saya baca ayat tadi. Ayat gabungan haid dengan ayat gabungan rahim. Saya baca depan dia, baca, sudah dia baca. Okey, dia pun cerita masalah dia. Ustaz, suami saya gini-gini. Kejap dia berhenti. Ustaz baca ayat apa? Saya kata baca ayat haid dan rahim untuk haid awak nanti. Saya kena balik sekarang. Saya rasa ada sesuatu ke perut saya. Kena balik sekarang. Okay, tak apa balik. Dia pun cuak-cuak balik. Lepas tu saya jumpa dengan dia. Dia kata sebab saya balik tu, waktu tu saya dapat rasa macam haid lah, nak keluar. Saya rasa waktu saya balik tu jin yang ada kat rahim awak tu dah lalu. Jadi dia tak dapat tahan. Jadi awak nak keluar, so awak cepat-cepat balik. Lepas tu sekarang kita haid saya sudah kembali baik. Maka soalannya, ada tak ayat untuk selesai masalah haid istihadah? Jawabnya ada. Mana ayatnya? Saya pun tak ingat. Sebab banyak lain. Banyak lain lah ayat ini. Tapi banyak lain. Kitab tu saya ada. Kitab tajuk Al-Manhaj Al-Qurani saya ada. Jadi kalau nak pinjam boleh. WhatsApp. Tak apa, dia ada dalam buku. Nanti buku tu ada. Dan buku tu sudah diterjemah. Jadi ambil ayat buku tu, photostat ayat haid dalam buku tu, hantar balik yang biasa kalau aku bagi pinjam buku, orang tak hantar. Kau hantar. Itu penyakit bagi pinjam buku masalah. Baik, jadi kalau nak selesai, jumpa saya, nanti saya bagi ayat. Okey? Jadi baca, amal-amal baca insya-Allah kita haid akan jadi baik betul. Tambahan, ada tak ayat Quran yang boleh hilangkan ketagihan merokok? Hilang tagih merokok. Ayat dia tak sah merokok. Ada ayat merokok ada lagi. Mengikut saya dengar seorang perubatan Islam, rokok ni benda yang kotor sebenarnya. Maka pertama sekali kita kena ada azam lah. Azam, dan kita rasa kita memang azam kita suruh. Yang kedua je, kita baca ayat ni. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Fajtanibuh maknanya jauhilah. Sesungguhnya khamar, arak, judi, ternasik, lima tersebut adalah daripada perbuatan syaitan. Maka adalah kamu jauhi. Fajtanibuh. Kita baca sikit dan ayat kita minum. InsyaAllah dengan berkat ayat ini kita boleh tinggalkan rokok. Dan dia ada petua. Petua dia pertama sekali, kalau tak ada, jangan cari. Kalau tak ada rokok, jangan pergi cari. Yang kedua, kalau ada, jangan isap. Yang ketiga, kalau dah bagi, jangan ambil. InsyaAllah amalkan petua ini.
tak isap lagi. Tak isap lagi, bingung nak. Okey, bagi orang sokok ni dia ayat ustaz bagi tahu tu betul lah. Cara dia ambil air ni. Tapi kena azam juga lah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibu. Fajtanibu, maka hendaklah kau jauhi. Maksudnya lepas tu tiup, lepas tu minum, insya-Allah. Jadi jangan kau jadi macam apa. Bila aku tengok artikel tentang bahaya merokok, aku terus berhenti baca artikel. Bukan berhenti baca. Bila aku tengok apa nama dia dalam Facebook, saya baca. Jadi fajtanibu itu yang ayat. Ini saya nak bagi tahu apa yang guru saya Ustaz Abdullah Al-Khalid bin Haji Saleh, seorang ulama tokoh Maulid Rasul, dia bagi tahu bagi siapa-siapa yang merokok tegak, ambil misai kucing. Bukan pokok, misai kucing tu. Kucing kan? Kucing ni yang kau ambil misai kucing. Dia kata ni, Ustaz Abdullah Al-Khalid sebut waktu saya belajar tingkatan 1, tingkatan 2 Tamahat. Ambil misai kucing, letak dalam rokok. Letak dalam apa nama, dalam tembakau, masuk sekali macam bubur gajah lah. Tapi misai kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon ya Allah ya Tuhanku supaya aku berhenti merokok. Tetap. Bagi isap. Isap rokok ni. Itu betul. Tapi kena minta dengan Allah, jangan beriman dengan misai kucing tu lah. Jadi sahabat saya yang buat muntah. Sahabat saya yang buat muntah. Dia isap, lepas tu dia muntah. Lepas tu benci rokok lepas. Itu betul. Betul orang tu, saya tak tahu. Jadi cari kucing. Bismillah kami, aku ambil ni dan apa nama kan aku nak berhenti rokok tu. Ya Allah, ini dia. Ya Allah, aku tolong ya Allah. Masukkan itu besar. Muntah, dia muntah dia akan benci. Betul. Wallahu a'lam. Dalam pukul 11 tengah juga lah. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak mendapatkan kitab Ustaz Al-Fiqh ini, boleh dapati di belakang sana ya, bersama Pak Ustaz kita. Tasbih dan paut tasbih 33 fakta menarik berkaitan tasbih. Sebenarnya Ustaz Al-Fiqh telah kumpulkan mengambil daripada kitab-kitab dan ulama-ulama. Dan juga ada satu ayat yang perempuan tak payah pakai kosmetik lagi. Ada ayat, ada yang cantik dan awet muda. Cantik. Ada. Jadi perempuan sekalian ataupun tuan-tuan bolehlah mendapati buku ini dan jangan terhad. Sekali lagi dah tahu ada. Ada dan tak secara terakhir insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang menjemput kami. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Saya suka berkongsi ilmu. InsyaAllah kita akan jumpa Al-Fadhil Ustaz Ghazali pada masa sekarang. Yang sekali mereka sama-sama kita tutup majlis kita. Mesti tutup saya. Apa masih silakan.